Yang pertama ialah pengenalan. Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, iaitu India, Indonesia dan China. Selat Melaka sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan lain-lain negara di Asia Tenggara. Hampir 1/5 perdagangan dunia terpaksa melalui Selat Melaka. Pada 2003, 11 juta barel barangan melaluinya setiap hari. Selat Melaka menjadi nadi pembangunan bagi negara pulau Singapura yang terletak di selatan Johor, iaitu selatan Johor, Malaysia. Singapura mengambil kesempatan dari kedudukannya itu untuk menjadi pelabuhan entrepot terpenting di dunia. Selat Melaka berperanan sebagai penyebar barangan dari 2 wilayah tersebut ke gugusan Kepulauan Asia Tenggara. Selat Melaka merupakan sebagai tempat yang amat selat kepada para pedagang untuk berhentikan dan menanti perubahan tiupan angin ke timur dan ke barat. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Seterusnya, apakah itu Selat Melaka? Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatera di bahagian barat Indonesia dan semenanjung selatan Malaysia dan Thailand. Selat Melaka memiliki panjang 500 miles dan berbentuk corong dengan lebar hanya 40 miles di selatan yang melebar ke utara menjadi sekitar 155 miles. Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak akhir-akhir abad ke-15. Ketika Empayar Sriwijaya ditubuhkan, peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat pertemuan pelbagai pendagang dari Parsi, Arabia, India, China dan sekitarnya. Selat Melaka adalah satu laluan perkapalan terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Kehadiran Selat Melaka sebagai salah satu laluan perdagangan terpenting di dunia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai kepentingan. Yang terakhir, Selat Melaka adalah choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Hari ini saya nak bentang tentang faktor-faktor kegemilangan Selat Melaka. Yang pertama, pentadbiran yang sistematik dengan mengamalkan sistem pembesar empat lipatan terdiri daripada pembesar berempat, pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 32. Yang kedua, Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa disebabkan oleh yang pertama, Melaka menjadi pelabuhan entrepot. Yang kedua, kedudukan geografi yang strategik iaitu terletak di pertengahan dan perdagangan antara timur dan barat. Yang ketiga, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan utama di pelabuhan. Yang keempat, Jawatan Syahbandar diwujudkan untuk menguruskan hal-hal pelabuhan dan melicinkan urusan perdagangan. Yang kelima, memperkenalkan sistem cukai berkeutamaan atau cukai mengikut tempat. Yang terakhir ialah peranan Laksamana dan orang laut untuk menjaga keselamatan perdagangan dan keamanan di Selat Melaka. Seterusnya ialah antara fungsi Melaka sebagai peradaban etika ialah yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, iaitu yang pertama, lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara dan digunakan dengan meluas oleh perdagangan di perantauan Melaka. Yang terakhir, Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China. Terima kasih. Balik Rokim. Saya akan menyambung tentang hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Interport merupakan terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan Kembayat. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Semasa angin monsun, Kembayat menyediakan senjata, kain, sahlat, barang, tembaga, kain bulu, kismis.
Pedagang dari Kahira, Aden, Ormuz lain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul berpuak-puak untuk membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Para pedagang dari pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Mereka membeli berbagai-bagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Pegu, Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka untuk menjalankan hubungan dagangan atau pertukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Hubungan baik dengan China elak diancam Siam. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Atas sebab ekonomi mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai-bagai jenis rempah dan kayu kayan. Perhubungan antarabangsa amat diawasi oleh Melaka. Barang yang dibawa dan jemput: kain sutera, tembikar, pedang, habuk emas, perak, kipas kertas. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak, kain yang didapati dari Benggala. Assalamualaikum kepada Ustazah Asnur Ain. Nama saya Aiman Aufal dan saya akan menyambung perpandangan daripada Azam Azizi tadi. Jadi yang pertama untuk pandangan saya ialah mengenal pasti kesan-kesan interaksi perdagangan dan politik berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian etika dan peradaban. Kesan hubungan perdagangan dan politik yang memberi kesan kepada peradaban Melayu adalah seperti yang berikut, iaitu yang pertama, hubungan diplomatik yang terjalin antara kedua-dua buah kerajaan merupakan hasil persetujuan bersama untuk mencari kata sepakat bagi mengukuhkan pertahanan dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan. Dan yang kedua, pemerintah kerajaan sama ada kerajaan baharu ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan di kawasan persekitaran yang lebih kuat dan mantap untuk mempertahankannya. Dan yang ketiga, hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan tersebut akan memperoleh kebaikan yang banyak dari berbagai sudut dan ini akan memfokuskan implikasi hubungan diplomatik. Seterusnya kita tengok kepada sistem pentadbiran, iaitu ada dua. Yang pertama ialah sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Dan yang kedua, pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama Islam. Seterusnya kita tengok kepada sistem perundangan. Kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Seterusnya lagi kita sambung kepada sistem agama dan kepercayaan. Intelektualisme orang Melayu dengan adanya kitab, tasawuf dan falsafah yang membentuk ke arah kebudayaan dan corak Islam. Yang kedua ialah kepakaran penyebar agama yang memahami dan mengenali tata budaya masyarakat Melayu dan menjadikan agama Islam diterima dengan aman dan membolehkan Islam berkembang dalam keadaan harmoni. Dan yang ketiga, ajaran Islam berlandaskan kepada 5 rukun Islam dan rukun iman yang wajib diketahui oleh penganutnya. Untuk topik yang terakhir ialah budaya dan adat-adat. Yang pertama ialah kebanyakan orang Melayu mengamalkan budaya Hindu atau Buddha. Dan seterusnya merupakan perubahan budaya yang berteraskan Islam dan agama ini boleh menerima budaya lain, tidak bersalahan atau bertentangan dengan prinsipnya.
Yang ketiga, adat yang merangkumi setiap benda atau unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk kepada fitrah atau hukum semula jadi. Dan yang terakhir ialah adat yang dikenali sebagai hukum adat, iaitu peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan terdapat keharmonian dalam hidup masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada pembentangan saya. Saya akan paskan saya punya pembentangan kepada Amirul Shah. Terima kasih. Seterusnya, mengenal pasti peradaban Melayu dan peradaban dunia yang pernah terjalin dengan Kerajaan Melayu Melaka. Yang pertama, catatan sejarah telah membuktikan dalam beberapa dekad yang lalu, masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan kesan daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing. Khususnya, pengembangan bahasa Melayu, seperti juga wilayah lain di dunia. Fenomena yang disebut sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara timur dan barat, pusat perdagangan interport dan aktiviti keagamaan. Interaksi positif daripada pertembungan ini memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan budaya. Seterusnya, bahasa berkait rapat dengan kebudayaan kerana bahasa ialah unsur budaya. Oleh sebab itu, hipotesis Sapir-Whorf daripada nama Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf menyatakan struktur bahasa yang dituturkan memberi kesan kepada bagaimana kita membuat tanggapan tentang dunia sekeliling kita. Sejelasnya, tanggapan atau fikiran serta tindakan seseorang bergantung kepada struktur kosakata bahasanya, iaitu alat yang digunakan untuk berfikir dan menganggapi sesuatu. Secara rumusan, Selat Melaka menjadi punca Selat Melaka menjadi punca pusat perkembangan dakwah dan etika. Selain itu, Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Selain itu, wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka.